Dalam Buzz Pop hari ini, kita membincangkan cast reveal bagi filem Satria Dewa Gatot Kaca. Para panelis kita malam ini terdiri daripada saya ni, Nazwi Iskandar daripada buzzpop.tv, Nazir Han daripada Facebook page Screenbite, dan juga Muhammad Hasib daripada IG channel Recommend Film. Jom guys, kita tonton trailer yang baru keluar di Indonesia ni. Jutaan tahun yang lalu, di Padang Kurusetra, terjadi perang saudara antara keluarga Pandawa dan Kurawa yang menyisakan sejarah kelam bagi keduanya. Kematian Resi Durna, ayah Aswatama, Panglima Sakti Kurawa, membangkitkan amarahnya. Kalian semua akan binasa! Aswatama memutuskan menggunakan senjata terlarang Narayanastra untuk menghabisi Pandawa beserta keturunannya. Rasakan Pandawa! Peringatan para dewa tak dipedulikan oleh Aswatama. Senjata itu terlanjur melesat ke pasukan Pandawa. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa beserta keturunannya nyaris binasa. Para dewa berusaha menurunkan kekuatan senjata tersebut. Sayangnya, tak bisa menyelamatkan kerusakan janin putri Arjuna. Anakku. Dewata kemudian menghukum Aswatama dengan mencabut seluruh kekuatannya dan mengutuknya menjadi makhluk menjijikan dan dikurung dalam dimensi Patala. Okay guys, so midway through the trailer, nampaknya the setting of the storyline ada dua family yang perang saudara berjuta-juta tahun dahulu, family Pandawa dan Kurawa. Dan the lead untuk Kurawa ni nama dia apa? Astaka. Nampaknya macam the lead villain lah, macam Thanos for like the whole thing lah. Apa pendapat korang tentang the trailer as of now? Gila lah. Gempak tu dia punya konsep. Gempak gila kan? Tak. Ni baru tengok Abang Nick tunjuk baru tengok. Oh ya? Yeah? Serius baru tengok ni. Literally memang rasa macam uish gila babi lah dia punya sketch tu apa semua kan. Macam detail lah. Memang power habis lah. Kau rasa adakah ni berdasarkan mitos yang benar macam Hang Tuah dan Hang Lekir ataupun Puteri Gunung Ledang? Is this an actual mitos daripada Indonesia? Itu tak pasti, tapi kadang-kadang cerita Indonesia ni dia ada ambil sedikit pandangan dia orang daripada Jawa, macam something like dewa punya yang kepercayaan dia orang, ada yang percaya benda-benda macam tu kan, yang duduk dekat Jogja ke something. Itu tak tahulah, tapi depends tengok daripada segi look tu nampak macam ada juga. Cool. Nazir, apa pendapat kau Nazir? Okay, bila aku tengok dia punya storyboard sketch tu, aku macam wow, this is macam Dungeon and Dragon dalam Middle Earth punya story. Yeah. Tapi ditambah pula dengan elemen Buddhism tau. Kalau kau tengok yang dewa yang turun dari langit tu, yang tu memang Buddhism punya inspire. Dan juga tak silap aku yang cabut pemata jahat tu, yang tu Asura tak silap aku. Asura ni kalau dalam Buddhism ataupun nama lain dia Maha Vairokarna. Ini just based on the mythology, but dalam cerita aku tak tahu nama dia apa. But basically dia like one of the strongest god in the mythos. Dan dia kira like the most powerful, one of the most powerful being lah. And like macam tu aku perasan ada macam location kuil tu, iaitu macam dekat Angkor Wat. Ya, so dekat Jogja lah. Kau pergi Jogja memang ada kot. So basically aku rasa jadi heavily Buddhism.
And aku boleh tengok yang dua keluarga ni macam Asura dengan Indra. Macam Naruto punya kisah lah yang dua family bergaduh, perang saudara. So aku excited macam mana this thing will goes a long way lah. Walaupun ini baru storyboard saja. Itulah satu benda yang aku respect dari tahun lepas bila kita tengok Bumi Langit Cinematic Universe kan melalui Gundala, ialah cara Indonesians marry their mythos ataupun mysticism dengan superhero punya dunia. And now dengan Jagat Satria Dewa ni ataupun Satria Dewa Gatot Kaca, we are seeing competitor dia pun is marrying the mysticism and mythos of Indonesia into superheroes, which makes it unique within Asia Tenggara dan juga within the rest of the world. Because if Marvel is based on science dan DC pun is based on dewa-dewa macam Aquaman lah, Wonder Woman lah, it's nice to see Jagat Satria Dewa ni pun is based on mysticism, mythology and juga cerita dewa-dewa. Could Jagat Satria Dewa be the DCEU to Bumi Langit Cinematic Universe punya MCU? Kau bayangkan kalau dia banyak ambil mitos Jawa. Can you imagine Santau, shamanism become element of the story? Harimau jadian! Oh my god, aku nak sangat tengok tu. Apa kita tak main pakai laser. Santau lawan Santau, jin lawan jin. Kita main next level shit. Benda Nusantara yang memang orang kat Asia Tenggara is into that shit lah. I think it's gonna be awesome, man. Right, jom continue. Dewata juga memulihkan kandungan putri Arjuna dengan syarat di masa depan ia akan melahirkan banyak keturunan, baik berdarah Pandawa ataupun Kurawa. Ingat Pandawa, ini semua belum selesai. Kini, di penghujung tahun 2020, Aswatthama berniat menuntut balas dengan membangkitkan keturunan Kurawa yang ada di muka bumi ini. Segala bentuk kejahatan di bumi akibat campur tangan anak cucu Kurawa yang dikendalikan Aswatthama dari dalam dimensi Patala. Lalu, muncullah sekelompok anak muda keturunan Pandawa yang akan menghentikan seluruh kekacauan ini. Di antara anak-anak muda itu, Yuda Bimasuta, pembawa darah keturunan Pandawa, menjadi pelindung bagi umat manusia. Dialah si Gatot Kaca. Okay guys, ini baru pendedahan Satria Dewa yang bakal keluar daripada 2021 sampai 2027. Apa pendapat korang tentang casting pelakon-pelakon Indonesia ni? Hasib, sebagai kita punya expert Indonesian punya movie scene, your thoughts about the casting? Okay, biasanya kalau Indonesia ni, diorang ada satu casting director tau.
Di mana dia yang akan cari ikan karakter-karakter yang kena dengan pelakon. Talent lah. Talent-talent yang kena dengan karakter tersebut lah kan. Macam kat Malaysia kan tak ada kan. Macam Malaysia kan fokus on Instagram, 100k follower, 1 million follower, you can be artist. If you have popular, viral, you can be artist. Macam kat sana tak ada. Macam kat sana diorang akan betul-betul ada director casting diorang yang akan jaga, and diorang punya flow apa semua memang diorang akan cari karakter yang fit lah. Tapi bagi aku untuk karakter River Gatot Kaca ni aku kurang suka sebenarnya. Sebab Rizky Nazar yang hero dia tu, budak tu sinetron. Dah jambu. Kasih chance bro, dia nak pivot tu, dia nak tukar dia jadi Adiwira pula daripada sinetron. Kasih chance bro. Sebabnya nanti dia akan dapat touch daripada director yang direct drama. Historical drama. So aku tak rasa macam letak high expectation lah untuk Gatot Kaca ni. Tapi pemilihan pelakon dia tu ada yang okey, ada yang kurang okey lah bagi aku lah. Yang makcik tu ganas gila tu. Makcik dengan pamgan tu. Okey, makcik tu aku okey. Yang budak tu, Ali Fikri tu? Makcik tu aku okey. Lepas tu Ali apa something budak kecil tu aku dah tengok dekat Kuntilanak. And dia punya karakter tu macam ada vibe untuk komedi punya scene maybe lah dalam ni. Lepas tu untuk yang laki panah tu aku tak pernah tengok dia berlakon, tapi dia promising dia punya karakter. Dia ada presence tu. Kau tengok dia macam wah gila. And even awet tu ingatkan aku kepada pelakon Jessica yang dalam Iron Fist. Muka lebih kurang sama. Aku macam wah. Aku first tengok macam teringat Chelsea Island. Muka dia lebih kurang bila dia pakai topeng tu. Cute tu. Nazir, apa pendapat kau tentang casting ni? Well, I'm a simple man. Give me Yati Suraman, give me Pamgan, I am happy as fuck. Hello, makcik tu pegang Pamgan. Apa lagi kau nak? Tu dua cukup lah. Okay lah, but serious note, aku it's too early to say lah sebab diorang kan baru saja bermula ni kan. Tapi aku suka konsep hero orang jahat masa lampau datang pergi tunggu selama beribu tahun. So 2020 diorang sekarang nak revengekan balik siapa yang pernah buat dia dulu. So it's a cool concept, and aku nak tengok macam mana modern hero ni dan tengok macam mana diorang teamwork. Tapi yang ni still under Bumi Langit ke bukan? Bumi Langit kan? Basically ni kompetitor dia bro. Ni bawah jagat Dewa. Ni bukan betul. So basically BCLU Marvel yang jagat ni DC lah. Lebih kurang lah. Okay, interesting. For the competition side pun interesting juga. Diorang pun baru nak naik. So aku looking forward jugalah. Aku juga suka elemen yang ancient villain macam cerita Thundercats ataupun macam Kiwi Lawu. Kalau kau tengok Gundala, ancient villain daripada zaman dulu datang balik to bring terror. And the fact yang kita ada Pandawa dengan apa nama lagi satu family tu, Pandawa. Family jahat ni still exist to this day. Diorang lah yang businessman jahat yang memotong balak lah, yang it's quite interesting to see that the perang saudara tu dah berjuta-juta tahun sampai sekarang. So this is the biggest reveal of this cast trailer. Let's check it out guys.
Wow. Gila dark tu. Yayan dan Cecep. Aku rasa macam bila keluar je muka Yayan Rian dengan Cecep Ari Rahman, aku akan looking forward Gatot Kaca ni. Sebabnya aku tengok dekat BCU, Cecep Ari Rahman cuma jadi kick bapak Bram Palara. So Itulah. dekat sini dia boleh dapat watak besar lah kan. So aku looking forward lah. Wow. Kita ada Cecep, kita ada Yayan. Apa lagi kita nak? Kita ada dua-dua pelakon masyarakat yang memang power tahap babi kot. Macam wow. So, pelakon lama, pelakon baru, all in one place. Aku also looking forward lah for Satradewa Gatot Kaca ni. Aku nak tengok how universe dia akan expand lagi. So, adakah Satradewa ni kira macam Justice League? Pada Manusia. aku, itulah vibe dia macam dia lebih kepada Kan? mysticism, lebih kepada mitos, lebih kepada fights, macam ada elemen Zack Snyder situ, ada dark dia tu macam it's like this is not BCU man. This is like next level shit man. This is wow. Pengarah Hanung Bramantyo ni kau kenal tak? Hanung Bramantyo ni dia terkenal dengan filem-filem drama. Dia more like macam Bumi Manusia, Ayat-Ayat Cinta. Aku difahamkan yang Gatot Kaca ni, if action, dia akan jadi low. Because dia akan more to drama. Okay. Itu yang apa aku dengar lah. So aku tak expect apa-apa sebabnya filem ni by Hanung Bramantyo. Okay? So maybe aku akan expect lah dia mesti akan banyak drama daripada aksi. Oh, itu Maybe agak- aksi tu dia akan jual aksi Yayan Ruhian dan Cecep macam tu je lah. Adakah maksudnya Yayan adalah mentor kepada Pandawa dan juga Cecep adalah villain kepada Kadawa ni? Boleh dikatakan macam tu sebabnya Yayan ada part belah sini and Cecep part belah sini, so dia orang attack kan macam tu. Itulah. It's gonna be epic man. Maksudnya bukan dalam filem Gatot Kaca je lah. Dia orang akan ikut betul jagat Satradewa lah kan? Ya. Bila masa Asif cakap ada side-side tu, aku rasa macam adakah ini Civil War di mana side Captain America dengan Iron Man? Right. Yeah man. And then vibe kita tengok Satradewa ni nampak macam Titans pun ada, macam Teen Titans sikit. You know, macam hero-hero muda. Dan juga dengan mentor-mentor Yayan dan Cecep. Fuck, mind-blowing shit weh. It's like BCU tak sempat sampai Patriot lagi. It's like jagat Satradewa dah tunjuk, hey guys, ini kita punya Patriot guys. It's like wow. Filem-filem jagat Satradewa ni akan keluar daripada tahun 2021 all the way sampai 2027. InsyaAllah walaupun dengan COVID-19 ni kita akan still dapat filem-filem ni. Cuma persoalan utama aku adalah sekarang kita dah nampak dalam video bahawa Disney Plus Hotstar dah collabo dengan BCU. So kita dah nampak diorang akan dapat hype lagi dekat Asia Tenggara. Adakah maybe jagat Satradewa ni akan collabo dengan Netflix ke? You know? Apa pendapat korang? Aku akan looking forward juga benda ni. Hope kalau ada collaboration mungkin lah dia orang pun boleh dapat hype yang sama, tapi kecil sikit berbanding BCU dapat hype dia kan. So harap-harap lah kita dapat menyaksikan sinematik yang epic ni lah. Kita dah ada dua big IP yang akan bertembung di bioskop. Aku macam wow, Indonesia dia really Maju ke hadapan. Dia maju gila-gila kot. Aku macam wow, diorang tak cakap, diorang buat. And ya, aku rasa kalau macam ni Telkom War pun akan panas sebab semua nak berebut IP tau. Macam aku nak Bumi Langit, aku nak jagat Satradewa. So the market will be hot as fuck, confirm. and of course aku percaya Netflix pun akan kejar di-release sebab superhero kot. Yeah man. Superhero is a hot shit right now. Good thing about jagat Satradewa adalah it's a multi-platform punya IP tau. Dia at the same time they will be rolling out MMORPG, they will be rolling out a comic book, they will be rolling out toys.
So it's like unlike BCU yang baru nak ada Disney Plus Hotstar punya collabo, the creators of Jagat Satria Dewa dah fikir multi-platform. You know, it's like you're gonna play it as a game on your phone. You're gonna read it in a comic book. It's like, wow, multi-platform though. It's like, siapa sebenarnya di sebalik Jagat Satria Dewa ni sih? Player Orang yang di sebalik Jagat Satria Dewa ni aku tak pasti, tapi apa yang aku tahu maybe lah screenplay yang buat BCU tu ada juga terlibat involve dekat Jagat Satria Dewa Gatotkaca. Oh, okay. Well, sebagai seorang Malaysian, aku agak jealous kerana sekarang Indonesia dah ada 2 IP yang epic for the next 5-7 years. Malaysia bila lagi penonton-penonton Malaysia, kita memang mahukan IP juga so-awesome Jagat Satria Dewa dan juga BCU. Harap Maybe kita kena ngam dengan jiran tetangga sebelah untuk mendapatkan aura yang sebegitu Kita tak boleh blame like macam filem dia orang macam ni, macam ni. Tapi itulah ada effort dia orang. Dia orang ada effort dia orang sendiri. Macam kita tak nampak apa-apa effort industri kita sendiri. So, kalau nak cakap apa lah. Sampai bila korang nak dalam bubble drama suami isteri perempuan rampas suami orang? Sampai bila? 7 hari mencintaiku lah, apa lancah segala bagai. Okey, aku faham. Aku faham korang suka drama tu. Aku faham. Memang it's a good drama. But until when korang nak terus dengan bubble macam tu? Sampai bila kita nak terus dengan tulisan yang klise? Lepas tu dengan kita dengan tunjukkan implikasi buruk kehidupan rumah tangga. Sampai bila kita nak hidup di fantasi yang sebegitu? Sampai bila producer nak cedok story daripada kisah rumah tangga punya fanpage? Sampai bila? Aku tunggu Suri Batia buat filem bro. Suamiku super villain. That's the thing. Okay, kau tahu tak, kita sebenarnya ada IP kita tau. Kita panggil sebagai apa benda nama dia, aku tak ingat. Bima. Bukan Bima. Dia ada seorang kawan aku ni, nama dia Maturji. Dia sebenarnya cuba nak approach Media Prima untuk buat satu tokusatsu punya IP tau. Sang Kerumba, sang apa benda aku tak ingat. Dia based on Malaysian Tiger. Dia transform, dia ada suit tau. Komik dah ada apa semua, tapi masalahnya filem drama tu tak lagi jalan-jalan. Kenapa yang tu, yang ni, macam-macam masalah, macam-macam proses yang susahkan filmmaker. Dia pada aku macam ni lah, sebagai summary kan. Dia tunggu masa je. Bila aku rasa filmmaker Malaysia ni, bila dia tengok BCU dengan Jagat Satria Dewa ni start buat duit dekat Malaysia, diorang pun akan nak buat duit dekat Malaysia. Itu je. It's just tunggu masa je. And bukannya kita tak ada IP. Kalau kita tengok, kita ada Legend Press, kita ada Karang Craft, kita ada PTS, even like buku-buku Ramli Awang Mursyid, which kita dah tengok Tombi Ruo keluarkan Astro Show keluarkan filem Tombi Ruo kan. It's like, why don't we have a Ramli Awang Mursyid cinematic universe though? Sepatutnya dia akan ada continue of Tombi Ruo ke depannya lagi kan. Tapi tak sure bila. Sepatutnya Sunan lah sambungan. And aku harap macam Sunan. Aku harap Astro Show akan like tengoklah kejayaan Jagat Satria Dewa dan juga BCU ni, dan diorang akan tercabar, diorang akan tergugat dan juga hendak join this cinematic universe and create our own Malaysian IPs. Mungkin kita boleh bersatu untuk create, mungkin kita boleh create satu IP yang lebih power daripada BCU dan juga Satria Gatotkaca. Kita boleh present dekat Horizon bila-bila masa je kalau kita nak, okay? Kita ada Hang Tuah. Hang Tuah tu IP paling antara the most legendary IP kot, Hang Tuah. Come on, Hang Tuah tu it's time okay lah, kita banyak. Sebenarnya kita banyak dongeng mistis. Banyak gila. Sang Kelembai kita ada Badang, and then kita ada Nenek Kebayan, almost Raja mistik Besi, punya juga. Kita ada Raja Besi, macam-macam kita ada. Yeah man, so this is my challenge kepada Malaysian filmmakers. Indonesia dah ada Jagat Satria Dewa, Indonesia dah ada BCU.
Bila lagi? Come on guys. Mungkin kita kira akan apa je, duduk eh. di Mungkin kita akan duduk di Takut Lama. Kita akan tengok pula sequel kepada Badang yang dahulu. Mungkin Badang 2 daripada Prof. Aduh. Aku bakar panggung kat orang. Aduh. Okay guys, itu saja untuk malam ini. Terima kasih kepada Nazir Khan daripada Screenbite dan juga kepada Muhammad Hasib daripada Recommend Film. So, apa pendapat korang tentang pendedahan oleh Jagat Satradewa ni? Tell us in the comment section below. That's all for tonight. Moga kita jumpa lagi di Buzzpop hari ini di hari yang lain. Majulah fandom untuk negara. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.